Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala amma ba'd. Al-Fadhil Tuan Imam, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadiran Allah Jalla wa Ala pada malam ini. Kita diizinkan oleh Allah untuk berjumpa, untuk kita sama-sama menyambung kembali kuliah kita yang tertangguh untuk beberapa waktu. Kita dah sampai kepada muka surat 17, bab yang keempat daripada kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, adab membaca Al-Quran. Qala al-musannif rahimahullah, adab guru dan penuntut Al-Quran. Bab ini dan dua bab seterusnya adalah fokus utama penulisan kitab. Maknanya bab 1, bab 2, bab 3 tu baru dia punya muqaddimah, introduction. Dia punya sulbil mawdu', topik utamanya duduk dekat mula daripada bab yang keempat ini. Jadi dia adalah cukup panjang dan meluas. Kata pengarang kitab kita ni, aku sajikan semua kandungan utamanya secara ringkas dalam beberapa fasal supaya mudah diingati dan diteliti insya-Allah taala. Baik, adab-adab guru. Pertama sekali, niat lillahi ta'ala. Niat ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adab yang pertama. Perkara pertama yang perlu dilakukan oleh guru dan pembaca Al-Quran. Dia dua orang, dua pihak tu. Satu guru yang mengajar Quran tu. Yang keduanya ialah pembaca, orang yang belajar baca Quran. Kedua-duanya ini, benda pertama yang mesti ada ialah berniat untuk mendapat redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua-dua pihak ni kena kat kita tak? Kena. Sama ada kita sebagai penuntut atau kita sebagai orang yang mengajar, yang mengajar Quran. Dua-dua kena ada. Apa yang kita buat, kita mengharapkan redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Mafhumnya, tidaklah mereka diperintahkan melainkan untuk mentaati Allah dengan ikhlas, lagi tetap teguh di atas landasan tauhid, dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat. Demikian itulah agama yang lurus. Suratul Bayyinah ayat 5. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam ayat ini, dalam tajuk ini, Al-Imam Nawawi rahimahullah berdalilkan pertama sekali dengan ayat Allah. Wa ma umiru, dan tidaklah mereka itu diperintahkan. Mereka itu siapa? Mereka itu ialah Nabi dan orang-orang yang beriman kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Semua mereka itu, termasuk kita lah. Bahkan semua manusia asasnya diperintahkan. Dan tidak, dalam ayat ini tidaklah mereka itu diperintahkan melainkan untuk mengabdikan diri kepada Allah. Perintah yang pertama, mesti mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala. Dan itulah tujuan penciptaan manusia. Bukankah kita selalu dengar ayat Allah Ta'ala, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan, kata Allah, jin dan manusia
melainkan untuk depa tu semua mengabdikan diri kepadaku. Jadi asas penciptaan kita ini, tujuannya Allah Ta'ala kata ialah untuk jadi hamba kepada Allah, dan itu yang diperintahkan. Tapi dalam ayat ini dia bukan sekadar perintah untuk sembah Allah, bukan sekadar perintah mengabdikan diri kepada Allah. Dilengkapkan perintah ini dengan satu rangkai kata yang menjelaskan, yang membezakan antara bentuk-bentuk pengabdian. Allah Ta'ala kata mukhlisina lahuddin. Hak tu yang bezakan orang yang beribadah. Semua orang, semua manusia diperintahkan untuk mengabdikan diri kepada Allah. Itu perintah pertama. Perintah yang kedua pula ialah pengabdian itu mestilah mukhlisina, ikhlas, dalam keadaan ikhlas. Agama itu, cara hidup itu ikhlas semata-mata kerana Allah. Itu perintahnya. Hunafa'a, ditambah pula lagi satu sifat, hunafa'a, iaitu tetap teguh dengan landasan tauhid. Perkataan hunafa ini kata jamak daripada hanif. Perkataan hanif ini para ulama sebahagian tersebut ialah kecondongan dan kecenderungan kepada kebenaran. Itu hanif. Jadi perintahnya ialah jadi hamba kepada Allah Ta'ala. Pengabdian itu mesti ikhlas dan jiwa itu mesti cenderung kepada kebenaran. Dan apakah kebenaran yang paling utama? Tauhid kepada Allah. Pasal tu dalam ni diterjemahkan kepada landasan tauhid. Baik. Lepas tu, lepas pengabdian itu diperincikan pula. Ada dua contoh yang sangat utama, iaitu supaya mereka mendirikan salat. Salat merupakan lambang pengabdian yang paling utama. Kalau ada orang kata dia hamba kepada Allah, dia beriman apa semua sekali, tapi salat ni dia jarang-jarang buat, itu bukan tanda dia abdi kepada Allah. Ataupun salat dia buat dalam keadaan yang tidak ikhlas, itu bukan tanda dia ibadat kepada Allah. Dalam banyak-banyak urusan hidup ini, salat itu tiangnya. Itu tiang kepada kehidupan kita, itu salat. Tanda penyerahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lepas tu ditambah lagi satu taklif, satu lagi tanggungjawab, wa yu'tuz zakah, dan mengeluarkan zakat, menunaikan zakat. Di situ dia ada dua tanggungjawab. Tanggungjawab yang pertama pengabdian kepada Allah Ta'ala, kikis perasaan, cintakan harta, cintakan dunia, rasa semua yang kita ada tu adalah solid milik kita, tak boleh kongsi dengan siapa-siapa. Hak perasaan tu nak kena kikis buang. Dan zakat itu adalah antara instrumen untuk mengikis benda tu, kikis perasaan tu. Jadi itu tanggungjawab pengabdian kepada Allah, dan dia juga adalah tanggungjawab hablum minan nas, hubungan sesama makhluk, hubungan sesama manusia. Pasal kita keluarkan harta untuk dimanfaatkan oleh golongan-golongan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Fokus dalam ayat ini ialah setiap orang yang menjadi hamba kepada Allah Ta'ala mesti ikhlas. Sama ada dia guru Al-Quran, dia penuntut Al-Quran, dia pembaca Al-Quran, ataupun apa saja bentuk amalan yang dia buat sepanjang hayatnya, mestilah mukhlisina lahuddin. Yang tu. Wadzalika dinul qayyimah. Dan yang demikian itu, pengabdian yang ikhlas, cenderung jiwanya kepada kebaikan, menjauhkan diri daripada kemungkaran, mendirikan salat, menunaikan zakat, itu adalah simbol dan lambang agama yang lurus, pegangan agama yang lurus. Baik.
Itu dalil yang pertama dikemukakan. Seterusnya, diriwayatkan di dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Hadis ini sangat masyhur. Tuan-tuan buka mana kitab hadis pun, boleh kata majoriti kitab hadis akan mula dengan hadis ni. Bukanlah kata semua 100%, tapi kebanyakan kitab hadis dia akan mula dengan yang ni. Artinya apa? Sesungguhnya setiap amalan itu bergantung kepada niat, dan setiap orang mendapat apa yang dia niatkan. Hadis ini panjang kan? Dia kata walikulli imri'in wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Hadis itu panjang kan? Kalau siapa yang hijrah kerana Allah dan Rasul, maka hijrahnya itu dia dapat Allah, dia dapat Rasul. Siapa yang berhijrah kerana perempuan yang ingin dinikahinya ataupun kerana dunia yang ingin diperolehinya, maka hijrahnya itu ialah untuk apa yang dia niatkan, apa yang dia hasratkan. Itu dalam hadis as-sahihain daripada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Baik, hadis ini termasuk di dalam perkara-perkara dasar Islam. Sepakat para ulama hadis bila bicarakan tentang hadis ini mengatakan ini ialah antara fundamental, ini adalah antara teras di dalam ajaran Islam. Pasal di sini Nabi bagi satu guideline, amalan itu hanya akan dikira berdasarkan kepada niatnya. Tentu. Dan bagi setiap orang apa yang dia niatkan. Maksudnya apa? Kalau dia niatkan itu ialah untuk mendapat ganjaran daripada Allah, pahala lah kan, dapat pahala, dapat redha Allah, dapat syurga, maka dia akan dapat yang tu. Siapa yang amalannya itu adalah kerana ingin mendapatkan selain daripada Allah Ta'ala, dia tak dapat hak Allah punya tu. Dia tak dapatlah pahala, dia tak dapatlah yang dijanjikan dengan syurga untuk amalan yang tu. Kalau amalan yang lain dia buat tu ikhlas, ya tu panggul lain. Kalau satu amalan yang ni, dia buat yang ni tapi bukan kerana Allah, hak ni dia tak dapat daripada Allah Ta'ala. Mungkin dia akan dapat daripada manusia ataupun apa yang dia cita-citakan selain daripada pahala yang Allah Ta'ala sediakan. Itu dia. Baik. Kami meriwayatkan daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, sesungguhnya seorang lelaki dapat menghafaz Al-Quran berdasarkan kadar niatnya. Kami juga meriwayatkan daripada selain beliau yang mengatakan sesungguhnya manusia diberi sesuatu ganjaran berdasarkan niatnya. Jadi kalau secara khusus untuk orang yang baca Quran, orang yang hafal Quran, riwayat daripada Ibn Abbas ini menyatakan banyak mana yang dia dapat tu ialah berdasarkan kepada niatnya. Baik, kami juga meriwayatkan daripada Al-Ustaz Abdul Qasim Al-Qushairi rahimahullah, katanya, ini huraian Al-Qushairi tentang makna ikhlas. Ikhlas adalah menuluskan tujuan semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala dalam perkara ketaatan. Masa buat tu solid semata-mata kerana Allah. Orang kata macam mana yang kata kerana Allah ni? Bila kita mengharapkan daripada Allah, itu kerana Allah lah. Siapa yang mengharapkan ganjaran Allah Ta'ala, maknanya dia ikhlas. Tapi kalau dia mengharapkan ganjaran itu daripada selain Allah, maka dia telah mencari dan kita kata apa, menjejaskan ikhlasnya kepada Allah. Selalu kita sebutkan, ada orang kata kalau kita niat buat amalan nak dapat syurga, itu tanda tak ikhlas. Ataupun niat buat amalan takutkan neraka, itu juga tidak ikhlas.
Pandangan yang macam tu salah. Pandangan yang macam tu bercanggah dengan petunjuk Quran dan petunjuk hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Quran ceritakan tentang syurga. Nabi beritahu dalam banyak hadis tentang syurga. Nabi suruh mengharapkan syurga. Apa tujuan Allah Ta'ala ceritakan tentang syurga untuk orang-orang yang beriman? Apa tujuan Allah menjanjikan syurga untuk orang beriman dan beramal saleh, kalau bukan menjadi satu motivasi? Kan? Jadi untuk itu, orang yang bila dia beramal satu-satu amalan, dia kata yang ni aku nak harapkan Allah bagi pahala kat aku. Ikhlaslah tu. Yang ni dia tahu. Dia solat sunat sebelum subuh. Contoh kita ambil dia solat sunat 2 rakaat sebelum subuh, yang dia tahu Nabi SAW sebutkan antaranya dalam hadis riwayat Tirmizi, dia itu adalah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dia tahu yang tu, dia belajar. Jadi dia mangkit untuk solat sunat qabliyah subuh tu dengan tujuan yang tu. Ikhlas ke tak? Ikhlaslah tu. Pasal dia mengharapkan sesuatu yang dijanjikan oleh Allah kepada Rasulnya. Itu maksud lillah. Baik, jadi di sini menuluskan tujuan semata-mata kepada Allah dalam perkara ketaatan. Maksudnya, di sebalik suatu amalan taat, seseorang itu ingin mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala tanpa mengharapkan perkara lain, seperti sengaja menunjuk-nunjuk di hadapan makhluk, berusaha mendapatkan pujian manusia, atau sekalipun selain mendekatkan diri kepada Allah. Katanya lagi, bolehlah dikatakan ikhlas adalah penyucian satu amalan daripada perhatian seluruh makhluk. Ada 2 angle di sini. Yang pertama sekali ialah ikhlas itu membersihkan amalan kita daripada perhatian makhluk. Kita tidak mengharapkan apa orang nak kata. Orang nak puji ke, orang nak sindiak ke, orang nak keji ke, orang nak musuh ke, hak tu bukan cerita kita. Kita kira hak ni, kita kira dengan Allah Ta'ala. Kalau sampai makam tu, mudah-mudahan ada ikhlas di situ. Kalau masa buat tu dia rasa macam, nak rasa gini orang puji ke tak tahu. Dan bila orang tak puji berasa hati, kita bimbang, dia ada tercalar ikhlasnya. Itu satu sudut. Sudut yang kedua yang disebut oleh Al-Imam Al-Qushairi ini ialah, dia kata perkara ini ialah dalam ketaatan. Makna kata benda yang kita buat itu mesti dalam kerangka perintah Allah, tunjuk ajar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu tunjuk ajar dia. Kalau kita buat benda maksiat yang ada nas dalam Quran, ada nas daripada hadis Nabi, kita buat dan kita bersungguh-sungguh lillahi ta'ala, boleh tak? Tak bolehlah benda tu. Dia bercanggah. Jadi kerana itu tuan-tuan jangan ambil separuh. Dia ada dua aspek yang berjalan sekali. Ikhlas kerana Allah Ta'ala satu, yang keduanya benda tu mesti duduk di dalam kerangka syarak, kerangka ketaatan, bukan maksiat. Kalau ada orang dia niat dia beli nombor ekor, beli loteri, niat aku menang sekali aku nak sedekah, boleh tak tu? Niat yang ikhlas itu tidak membolehkan dia mendapat pahala, pasal yang dia buat bukan benda taat. Dia buat benda taat. Kalau dia, kita kata apa, contoh main judi dengan tujuan ikhlas semata-mata untuk menambah pendapatan keluarga, nak sara hidup anak bini, boleh? Ikhlas ni tak boleh, pasal benda tu maksiat, ada larangan tentang tu. Kalau ada orang yang pi ke makam, pi ke kubur, bantainya solat sujud di kubur tu pula, ikhlas kerana Allah Ta'ala ambil berkat tu guru, boleh kira pahala? Boleh kira ikhlas? Tak kira.
Pasal hak dia buat tu bercanggah dengan hak Nabi SAW ajarkan. Nabi tak bagi sujud kepada kubur. Ataupun yang tu berat sangat dia kata sujud, mana orang buat sujud kat kubur ni. Tak apa, tolak tepi. Membuat binaan atas kubur, ikhlas sebagai tanda cinta, kasih sayang kat mak, kat pak, apa semua. Kita buat yang tu. Bukan tujuan riak dia kata, tapi ini pakai tanda. Asyik tak tu? Tak kira juga. Pasal Nabi tak bagi buat binaan atas kubur. Kan? Jadi samalah bendanya. Karena itu yang dikatakan ikhlas tadi, dia mesti ketulusan itu 100% kepada Allah Ta'ala, mengharapkan yang daripada Allah, segala pahalanya, segala janji syurganya, segala kelepasan daripada nerakanya, hati ikhlas. Yang keduanya, amalan itu sendiri mesti duduk dalam ketaatan. Bila dua ni bergabung, ia akan mendekatkan seseorang itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dipanggil al-qurbah. Macam kita yang nak mai dekat ni kan, kita nak buat kurban. Ramai orang buat kurban. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Allah Ta'ala sebut tentang kurban ni, tidak sekali-kali sampai kepada Allah Ta'ala daging ataupun darah binatang kurban tu. Tapi yang sampai ke Allah apa? At-taqwa. Taqwa tu yang sampaikan Allah. Kesungguhan, keikhlasan tu. Maka orang yang berkorban, ini pasal kita selit sikit ni, 2-3 hari lagi ada korban, seminggu lagi. Yang pertama ikhlas. Bukan pasal ikut-ikutan. Orang semua buat, takkan aku tak buat, leceh lah semua orang buat. Kita pun masuk atas dasar orang buat. Tak ada rasa yang ini adalah pengabdian kepada Allah. Jaga baik-baik, siapa yang macam tu dia kena perbetul balik niat dia. Dan lagi pasal belum sembelih lagi kan, dia baru bayar kan. Hak mana yang masa dia bayar tu dia punya niat tu tak berapa nak betul, masalah ni dia sedar. Oi, kita kena perbetulkan niat. Buat kerana ini adalah pengabdian kepada Allah Ta'ala, sesuatu yang dituntut. Lepas solat kita pun menyembelih, berkorban. Itu antara perintah yang Allah Ta'ala tunjukkan. Jadi dia tak kira bila yang tu, maknanya kita kena betul-betul jaga, jangan kerana ikut-ikutan satu. Yang keduanya, jangan dalam keadaan kita menunjuk. Yang ni orang yang jenuh duit lah, orang yang tak berapa ada duit, dia tak ada nak tunjuk apa ke orang kan. Gangguan. InsyaAllah orang yang dia terpaksa pergi nak jaga, nak buat korban ni, tak kot bukan niat dia nak bertunjuk ke orang kan. Makan pun tak cukup. Tapi atas dasar nak buat. Kalau nak tergelincir pun mungkin atas dasar ikut-ikutan tadi yang kita kata. Tapi risiko pada orang yang duit banyak, masa ni lah dia pergi hamba, yang ni 50 ekor, yang ni 10 ekor, yang ni bagusnya dia, pemurahnya dia. Tang tu yang kita bimbang. Bukan salah buat kerja tu, nak bagi 10 ekor, bagi ni 11 ekor, bagi ni 20 ekor, bagi tak apa. Banyak manfaat untuk manusia. Cuma nak yang perlu betulkan niat itu. Itu saja. Tak kira dia bagi ke sana. Masjid ni dia bagi 10 ekor, masjid tu dia bagi 10 ekor. Dengan rezeki yang Allah Ta'ala bagilah. Kongsilah dengan manusia, dapat pahala belaka. Cuma jaga niat tadi, jangan sampai tujuannya riaan. Jangan tujuannya sebagai orang kata tu dia tu banyak duit, baguslah, nak tunggu orang puji. Yang tu je yang anak kena jaga. Bukan suruh stop, lagi kata tu dia suruh stop, pakat berhenti tak bagi pula. Nayalah orang lain kan. Padahal sembelihan tu, daging tu boleh dimanfaatkan untuk ramai manusia, ramai orang susah. Dalam keadaan segala benda naik, minyak masak naik, telur naik, apa semua naik ni kan. Tak nak bagi daging tu, bagi tak apalah. Jadi yang perlu bukan hentikan amalan, tapi perbetulkan niat. Kemudian yang buat korban ni juga, satu lagi ialah kita cuba bagi yang terbaik.
Orang yang susah mungkin dia terpaksa cari yang paling murah yang dia boleh bagi. Tak apalah nak macam mana. Daripada dia tak buat, takat ni yang mampu dia bagi, tak apa. Mana tempat hak murah bagi, boleh. Tapi orang yang ada kemampuan, dia tak boleh kira mana yang paling murah. Sepatutnya dia kena kira yang mana korban yang paling elok. Tambah kalau yang sendiri uruskan. Kalau yang pergi hantar keluar negeri ke apa semua, tak upaya lah kan. Yang tu memang berdasarkan atas percaya kita pada orang yang menguruskan. Lembu macam mana terpulang lah. Macam orang kata, ada tahun bila dulu lah, iklan lembu mana? Kenya ke manakah? Memang korban sana murah. Lembu murah. Tapi lembu murah pun kalau tengok, gayat lah kita katakan, macam nak kurui macam tu je. Jadi bukan tak boleh, boleh, sah. Tapi kalau kita mampu untuk bagi hak yang lembu, hak sedap-sedap tu kan, kita pulun hak tu lah. Dan benda ni pun benda teknikal sebenarnya. Kalau kita pulun awal, benda beli awal, boleh dapat lembu hak elok-elok. Kalau dah terkejut tergempak, esok lusa baru nak pergi cari lembu, memang dapat lembu kering lah. Tu je cerita dia. Harga sama, mahal juga. Tapi lembu tu dah kira mana yang ada je lah. Hak elok-elok kau dah lepas beli awal dah. Jadi itu antara benda yang kita kena, bila kita ibadat, maknanya ambil kira benda macam tu lah. Kalau kita mampu. Tapi kalau kita memang tak mampu, duit banyak ni je pun, tak apalah. Bagilah mana yang boleh pun. Jangan atas dasar percaya kita bagi. Buat tak apa. Pasal tujuan kita ialah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang seterusnya. Dalam sebuah riwayat daripada Hudzaifah Al-Mar'ashi radhiyallahu anhu katanya, rahimahullah katanya, ikhlas ialah keadaan perbuatan seorang hamba yang sama dari sudut zahir dan batin. Maksud dia apa? Apa yang dia zahirkan, itu juga yang dia sembunyikan. Dia tidak bermuka-muka. Depan orang macam lain, belakang orang tu dia haru biru, selaru habis. Jadi yang dikata Hudzaifah, yang dikatakan ikhlas tu dia maintain buat benda yang sama ada orang nampak atau orang tak nampak. Kalau mai semayang depan orang, dia punya lama, punya panjang, punya tekun. Mai-mai yang seorang-seorang diri tu, macam lipas kudung, sat dia, habis. Kalau dulu kan, dulu time orang tak ada kesedaran tentang sifat solat Nabi kan, tak tahu tentang hal apa nama larangan-larangan Nabi. Ingat zaman kecil-kecil kalau ustaz-ustaz mengajak cerita perbandingan. Mai solat datang masjid tanpa punya lah segak apa semua. Mai yang kat rumah pakai plekat tarik baik dada gitu lah. Kembat lah. Tapi lah orang tak buat dah kan. Ada orang buat? Tak dah. Pasal orang mengaji dah. Memang Nabi tak bagi semayang lagu tu. Nabi tak bagi. Nabi kata, la yusalliyanna ahadukum wa laysa ala atiqaihi syai'. Jangan sekali-kali seorang daripada kamu salat dalam keadaan tidak ada sesuatu di atas salah satu bahunya. Mana kena tutup salah satu bahu. Paling koman pun pakai macam ihram tu kan. Kalau dia tutup duduk pun tak apa. Tapi nak biar dua-dua bahu ni terdedah, Nabi larang. Sekurang-kurang dihukumkan ulama makruh. Jadi kita tak jadi apa namanya, dulu mungkin ramai orang buat macam tu. Lah ni ramai dah orang mengaji, oh dia tahu tak boleh mentarikkan plekat tarik kembang macam tu mayang kat rumah. Punya anak ringkas kan. Jadi kalau kita perkataan ni maknanya macam mana dia di depan orang, macam tu lah juga jadi belakang. Itulah ikhlas. Kalau depan elok, belakang tak elok, maka itu ada masalah pada ikhlasnya. Diriwayatkan daripada Dhunnun Al-Misri rahimahullah. Ini semua di kalangan ulama-ulama salihin, tokoh-tokoh tasawuf ni. Dia kata, terdapat 3 tanda ikhlas, iaitu 1, tidak terpengaruh dengan pujian dan kejian daripada manusia.
Susah tau. Ada orang dia mungkin tak terpengaruh dengan pujian, tapi dia istilah orang budak-budak kata koyak kalau kena gaji. Koyak. Kalau dah sampai tahap tu, kalau ikut perkataan dhunnun ini, maknanya tanda pertama wala yakhafuna laumata laim. Kalau macam sahabat Nabi kan, bila dia berjihad di jalan Allah Taala, tidak takut akan cercaan orang yang mencaci. Orang cerca pun dia tak lut kat dia, orang puji pun tak jadi apa kat dia. Itu tanda pertama ikhlas. Yang kedua kata Dhunnun, lupa untuk melihat amalan dalam satu amalan. Dan seterusnya mengharapkan ganjaran pahala amalan pada hari akhirat. Dia buat itu maknanya betul-betul concentrate. Dan dia buat itu tadi macam yang kita hurai awal-awal tadi, mengharapkan ganjaran hari akhirat. Itu orang ikhlas, harapkan ganjaran hari akhirat. Ada sedikit perbincangan di kalangan ulama tentang kan ada fadilat sedekah kan. Fadilat sedekah ni antara kelebihannya ialah Allah Ta'ala gandakan, berkatkan rezeki. Dan benda ni bukan kata orang Islam saja percaya. Orang bukan Islam pun banyak yang percaya. Makin dia bagi, makin banyak dia dapat. Tu yang orang berlumba-lumba untuk buat kebaikan tu, bersedekah ni, derma, charity ni, even di kalangan bukan Islam pun, pasal dia ada satu keyakinan, benda tu ada sokongan sana, atas. Dia bagi, dia dapat lebih. Dia bagi, dia dapat lebih. Jadi di situ ada di kalangan ulama yang bincangkan tentang bagaimana orang yang berniat bila dia bagi dengan tujuan untuk dia dapat gandaan, dia dapat kita kata kelebihan atau fadilat semasa di dunia. Memang ada di kalangan ulama yang menegur atau kita katakan bagi nasihat agar elakkan, bersihkan jiwa kita daripada masa kita bagi itu dengan harapan nanti Allah bagi kebalik banyak di dunia. Memang ada di kalangan ulama yang kata elakkan yang tu, biar kita solid yang kita nakkan hak kita bagi ni akhirat nanti. Kalau dapat juga di dunia, itu ialah bonus daripada Allah Ta'ala. Jangan pergi tukar, ambil hak dunia dulu, bila tak depan, akhirat berbelakang. Kerana yang tu akan mengganggu ikhlas. Tuan-tuan, ramai orang. Saya ingat kawan ada masa di Selangor dulu, ada satu masjid tu, mula-mula orang tu bila masjid nak repair, nak refurb macam ni kan, buat masjid kan. Mula-mula dia kata bagi dia akan hantar 1 lori pasir. Dia akan sedekah 1 lori pasir. Hantar 1 pasir. Selang seminggu dia main hantar lagi 2 lori pasir. Hari tu dia, masa orang minta derma tu, nampak macam tak berapa nak sepenuh hati juga. Last kali dia komit nak bagi 1 lori pasir. Lepas tu lepas 1 lori dia bagi 2-3 lori, last kali dia cover semua hak laman apa semua tu dia cover semua. Tingkat-tingkat macam semua dia cover. Orang main tanya, mula-mula itu macam janji satu ya. Lah ni makin banyak, makin sampai dah tak ada peluang orang lain, dia seorang nak pulut. Kawan tu kata, lepas dia janji tu, tak apalah janji tu macam setakat mana dia mampu. Lepas dia mula bagi tu, dia kata rezeki dia melimpah, tambah. Dia bagi lagi, tambah lagi. Jadi dia naik syok. Makin dia bagi, makin dapat banyak. Makin dia bagi, makin laku bisnes dia. Tu yang dia kata habis rata. Laman tar dia buka takat pasiak dengan simen, dengan tar, dengan tingkap dia ke apa. Pasal dia dapat masa tu juga. Dan bukan seorang yang ada pengalaman macam tu, tuan-tuan. Barangkali sebahagian kita pun ada. Bagi hari ini, esok lusa dia dapat lagi yang lebih banyak, yang berganda-ganda. Yang tu tuan-tuan, itu adalah memang hakikat antara kelebihan bersedekah, dan itu ialah antara yang disebut oleh Nabi tentang doa malaikat di waktu pagi. Kan ada hadis yang tuan-tuan baca tu kan, malaikat akan ada 2 malaikat datang turun di waktu pagi, berdoa, Allahumma ti kulla mumfikin khalaf
Ya Allah, bagi kepada setiap orang yang berinfak, yang bersedekah ini, ganti untuk dia. Kita keluar, Allah gantikan. Ganti tu berganda pula tu. Yang malaikat satu lagi doa, Allahumma a'ti kulla mumsikin, setiap orang yang genggam, yang sekat tak mau bagi ni, talafa, bagi kat dia kerosakan. Rosakkan kata dia, musnahan. Jadi dalam bab ini kita katakan itu memang sebahagian daripada fadilat bersedekah. Tapi untuk orang yang bagi, dia jangan jadikan niat dan harapan dia yang tu dulu. Tetap juga kena letakkan ini yang dia sedekah untuk dekatkan diri dia kepada Allah, dapat ganjaran yang akhirat. Kalau Allah nak bagi yang ni, tentulah kita sangat bersyukur. Mudah-mudahan akan dapat gandaan. Maknanya susunan prioriti niat itu tetap juga mesti yang di akhirat. Kalau tak dapat hak dunia, dia tak apa kata macam mana tak dapat, orang lain dapat. Dia tak boleh macam tu. Kalau dia dah niat solid akhirat dulu, yang ni kalau dia dunia dia tak perasan, tak dapat pun, dia takkan rasa macam terganggu apa-apa. Pasal dia dah tahu yang dia nakkan yang akhirat tu nanti. Dan akhirat tu kita tak sampai lagi lah, kita tak mati. Tapi kalau dia jadikan hak dunia tu dulu, dia akan terganggu. Bagi tak dapat apa pun, orang lain dapat. Yang dia akan mengganggu dia. Baik, diriwayatkan daripada Al-Fudail bin Iyad rahimahullah, katanya, meninggalkan amalan kerana manusia adalah riya, dan beramal kerana manusia adalah syirik. Manakala ikhlas adalah apabila Allah menyelamatkan kamu daripada kedua-duanya. Ini satu angle yang menarik daripada Al-Fudail bin Iyad. Orang selalu pandang tentang beramal kemudian jadi riak kan. Sekarang ni bila ada macam itu, dia muncul golongan manusia tau, yang bila kita tanya kenapa tak buat, kalau buat takut riak. Dia sanggup tidak beramal semata-mata dia nak elakkan daripada nanti orang puji dia. Ada sebahagian cerita dalam, kalau kita baca buku-buku tentang kerohanian, kesufian apa semua ni, memang ada orang yang ada kisah-kisah yang diceritakan, kenapa tak pergi solat berjemaah di masjid? Dia tak mau pergi pasal nanti takut jadi riak. Kerana kalau dia pergi sembahyang di masjid, orang nampak dia soleh, dia pergi sembahyang berjemaah. Lepas tu menyebabkan nak elakkan orang puji yang tu, dia sembahyang di rumah. Yang tu kata Al-Fudail, itulah riak. Dia ada dua angle lah tu. Satu, kalau ikutkan takrifan yang diberikan oleh Ibnul Jauzi, itulah bentuk talbis iblis. Iblis belit dia daripada apa? Tak, dia nak pergi, tapi cara nak pergi dia tak payah pergi sembahyang jemaah ni. Tak kira orang kata hang bagui, tak kira orang kata hang ni warak, tak kira orang kata ni. Jadi nak elak yang tu, takut ada gangguan riak ni, jangan buat. Itu talbis iblis. Dan Al-Fudail definekan benda tu, itulah riak. Ada lain, tak ingat di mana baca. Memang macam tu. Kisah yang bila takbir, angkat takbir kan, solat qiyam, berdiri solat kan. Kenapa tak mau letak tangan di dada? Oh, takut riak, dia letak di bawah. Yang tu riak. Pasal apa? Meninggalkan sesuatu yang masyru', meninggalkan sesuatu yang diperintahkan, yang ditunjukkan dengan alasan tak mau riak, maka itulah riak. Ini takrifan yang diberikan oleh Al-Fudail bin Iyad untuk golongan, dia kata golongan yang tertipu dengan bentuk yang macam ini. Syaitan ni memang kerja buat dia dah, dia ganggu kita macam-macam. Tak habis orang, dia halang orang dia buat kebaikan, dia tak berjaya, orang buat juga, dia akan ganggu dari sudut niat. Dah elak ganggu niat tu pula, bila nak orang ada kesedaran mengelakkan daripada riak apa semua, dia pekerat pula, tersabuat. Senang cerita. Jadi sentiasa kita di dalam gangguan. Baik, jadi kata Al-Fudail tadi, itu adalah
meninggalkan amalan kerana manusia itu riak. Dan kalau beramal kepada manusia, dia kata itu syirik. Syirik ni sekali ikut takrifan dalam hadis Nabi itu syirik asghar lah. Riak juga. Kan dia tidak ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat daripada Sahal At-Tusturi rahimahullah, beliau berkata, golongan bijak pandai memerhatikan maksud ikhlas namun tidak menjumpainya, melainkan berikut. Hendaklah setiap gerak-geri dan keadaan pegun, keadaan diaman, ketika sembunyi atau terang-terangan, demi Allah semata-mata. Ia tidak dicampuri sesuatu, sama ada nafsu, keinginan, maupun perkara dunia. Ini kesimpulan yang diberikan oleh Sahal At-Tusturi tentang definisi ikhlas, iaitu sama ada kita bergerak aktif ataupun kita duduk diam-diam, sama ada kita berada di hadapan manusia ataupun kita duduk seorang-seorang diri, semua yang kita buat itu ialah semata-mata kerana Allah Ta'ala. Tidak ada campuran hawa nafsu, keinginan duniawi ataupun apa-apa saja yang menghalangnya. Diriwayatkan daripada As-Sari rahimahullah, beliau berkata, jangan kamu beramal kerana manusia walau sedikit pun. Jangan tinggalkan sesuatu buat mereka. Jangan menyembunyikan apa-apa daripada mereka. Jangan mendedahkan sesuatu kepada mereka. Maksud dia kata apa? Depan orang, belakang orang, kita sama. Sama aja. Itu orang yang ikhlas. Bukan kita berelok depan orang, belakang orang kita cincai. Depan orang kita beralui lah sungguh kan, tertib je. Belakang orang, buahlah balai. Itu tanda tidak ikhlas. Dalam sebuah riwayat daripada Al-Qushairi, beliau berkata, sekurang-kurang sifat benar ialah kesekataan dalam keadaan yang tersembunyi dan terang-terangan. Sama aja. Terang ke, sembunyi ke, sama. Orang kata kenapa perlu sama? Kerana Allah Ta'ala itu maha mengetahui apa yang kita zahirkan dan apa yang kita sembunyikan. Nak lari mana? Orang mungkin tak nampak, tapi Allah tetap nampak. Jadi di situ keperluannya yang kita nak persembahkan ialah kepada Allah, bukan kepada manusia. Kan? Kalau kepada manusia, hari depan orang dia nampaklah kita, belakang depa depa tak nampak kita. Jadi kalau itu jadi kita punya sukatan, di situ akan menyebabkan kita berubah kualiti. Kalau kita letakkan neraca pertimbangan kita ialah penilaian Allah Ta'ala, Al-Alimul Ghaibi Wasyahadah, untuk kita tahu Allah itu Alimul Ghaibi, mengetahui benda yang ghaib dan mengetahui benda yang nampak. Apa yang kita tu'linu wa ma tukhfi, apa yang kamu zahirkan dan apa yang kamu sembunyikan, semua Allah nampak. Diriwayatkan daripada Al-Harith Al-Muhasibi rahimahullah, katanya, orang yang benar ialah orang yang tidak kisah sekiranya dia tidak menempati setiap kedudukan yang mulia dalam hati makhluk demi memastikan keelokan hatinya. Orang yang benar, As-Siddiq ini, dia tak heran sama ada dia tu berada di tempat yang dimuliakan oleh makhluk ataupun tidak. Orang layan dia bagaikan orang mulia ataupun tidak, itu bukan urusan dia. Orang yang benar. Untuk apa? Demi memastikan keelokan hatinya. Kerana kalau kita buat sesuatu dengan tujuan untuk orang puji kita, untuk orang dia memang ganggu sebenarnya jiwa. Kan ada orang kata wallahu taala alam, saya jadi isu pula. Hak geng-geng yang main pakai sorban selempang kat bahu ni kan. Kan ada jenis-jenis tokoh-tokoh depa tu, bila orang mai, kata-kata depa ramai orang macam tu pun. Kan jenis-jenis salam tu, kan kalau kita salam biasa kan, dia salam tu dia kelih tu dah siap-siap.
Untuk apa? Orang pergi cium tangan dia kan? Saja buat macam tu kan? Itu orang yang nakkan ada tempat mulia di hati orang. Dia rasa macam tu. Tapi ada satu teknik lain pula. Bila dia buat begitu orang tak layan, apa dia buat? Dia kalih tangan kawan tu pula, dia pergi cium. Orang ambil gambar. Fui, bagus Tok Syekh ni. Dia pergi cium tangan orang tu. Padahal tu memang trik dia. Kalau orang tak cium tangan dia, dia pergi cium tangan orang tu. Jadi orang kata hak tu orang mulia. Wallah ta'ala, tu orang kata, tak baik kata ke orang kan. Kalau ada yang sampai macam tu, kita kata itu adalah gangguan keikhlasan lah. Gangguan keikhlasan. Salam-salam biasalah. Kalau orang nak cium tangan, pandang-pandang patut lah kan. Ingat tak payah kot. Tak mana sangat kita ni. Baik. Tengok apa lagi kata Al-Harith Al-Muhasibi. Tidak suka orang melihat kebaikan amalnya walau sekecil zarah, dan tidak membenci jika orang melihat amalan buruknya. Yang ni tuan-tuan betul di satu sudut, tetapi ada satu peringkat lagi kita nak kena apa? Berhati-hati juga. Tidak suka orang melihat kebaikan amalnya. Yang tu kalau untuk mengelakkan riak tadi betul. Betul lah macam tu. Nak jaga tu kan. Tapi kalau ada ketikanya memang kita buat atas dasar untuk tunjukkan inilah yang benar. Inilah sunnah Nabi umpamanya. Maka itu bukan riak. Ada hadis Nabi SAW kan. Nabi itu contohlah. Nabi solat berdiri atas mimbar. Bila rokok sujud Nabi turun daripada mimbar. Nabi kata apa? Aku buat macam ni supaya kamu tahu macam mana cara aku solat. Kan? Jadi kalau kita buat benda sesuatu amalan dengan tujuan nak jadi contoh, orang nak kena tiru hak ni yang betul, mudah-mudahan itu tidak termasuk di dalam riak. Hati kita kena awal tadi kan. Dan kalau macam ni kita tak perlu dah rasa tak suka kalau orang tengok kita buat baik, pasal kita nak bagi benda tu jadi contoh. Bila orang ikut dapat pahala lagi. Saham kita. Macam Ibn Abbas radhiyallahu anhuma contohnya, dia buat Al-Hadis Bukhari ada satu tu. Dia buat satu amalan solat dengan satu pakaian. Lepas dia buat, orang tanya dia, "Siapa?" Dia kata, "Aku buat dia saja nak tunjuk kat orang yang bongok, orang yang bodoh seperti kamu." Dia buat tu supaya orang yang tak tahu ini benda ni Nabi buat macam ni. Itu menunjuk, tunjuk yang itu ialah tunjuk pengajaran. Jadi perkataan Al-Harith Al-Muhasibi ini ialah pada bab tak suka orang melihat kebaikan amal ni dalam bab mengelakkan riak. Tetapi kalau dalam bab pengajaran memang kena tunjuklah. Macam mana orang nak tahu kan? Dan juga jadi contoh. Tidak membenci jika orang melihat amalan buruknya. Yang ni dari satu sudut ialah dia betul-betul bukan munafik lah. Dia bukan hipokrit. Tapi dalam masa yang sama, dia ada angle lain yang kita kena perhati. Kita kena tutup aib diri sendiri. Itu satu tuntutan juga. Tuntutan tutup aib diri. Yang tu. Kemudian, ialah menyembunyikan keburukan ini supaya jangan jadi contoh. Kalau ada orang buat, kita dah jadi contoh untuk dia, saham pun dapat sama. Jadi kerana itu perkataan Al-Harith Al-Muhasibi ini dia bukan kita terima 100% begitu saja. Ada huraian hasyiah dia, huraian tepi dia yang kita kena perhatikan. Baik, hal ini kerana kebenciannya terhadap semua perkara tadi menunjukkan bahawa dia sukakan penghargaan di sisi manusia, padahal dia bukanlah termasuk daripada akhlak siddiqin. Jadi perkataan Al-Harith Al-Muhasibi ini ada perincian dia tuan-tuan. Jangan baca buku ni dia jangan pegang satu perhati macam tu saja. Dia maksudkan tentang golongan ini, golongan yang betul-betul ikhlas tadi ni.
Baik, sikit lagi tuan-tuan, kita sambung. Dalam satu riwayat daripada seorang tokoh yang lain yang tak disebut oleh Al-Imam Nawawi, beliau berkata, apabila kamu menuntut Allah Ta'ala dengan jujur, maka Allah akan memberikan kamu cermin yang menzahirkan segala perkara ajaib di dunia dan akhirat. Yang ini maksud apa ni? Ini adalah ayat perlambangan, bukan bagi seketui macam tu. Saya kita tuan tempat ni black magic pula. Dah, ini ialah kita kata ayat perlambangan. Orang yang jujur, ikhlas, siddiq, maknanya dia betul-betul jiwanya benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Antara kelebihannya, bukan semua orang dapat benda ni. Ada orang yang hasil daripada dekat dia dengan Allah Ta'ala tu, banyak orang dapat. Tapi bukan semua orang lah. Mungkin doanya lebih mustajab daripada orang lain. Kan ada orang yang kita kata, orang kata mulut masin kan. Sebahagian tu mudah-mudahan kerana ada amalan yang saleh yang dia buat. Ada satu orang, ada orang ustaz meninggal lah di belah utara sana tu. Memang orang kenal sebagai orang yang orang pergi minta dia tolong doa. Bukan minta kat dia, bukan dia makbulkan, tapi jumpa dia, ustaz tolong doa kan. Orang kenal lah dia tu, terkenal di Perlis. Pasal antara yang orang kata ialah khidmat dia kepada ibu dia. Dia tak menikah sampai mak dia meninggal dunia. 10 tahun baru dia ni. Jadi itu antara kelebihan. Ada manusia dapat kelebihan macam tu. Ada orang yang memang tak, kita tuan-tuan bukan nak boleh jajah cerita-cerita mistik ajaib-ajaib ni. Tapi nak kata benda tu tak berlaku, dah benda tu berlaku. Orang kata karamah kan. Dia berlaku. Cuma bukan sembang sewenang-wenangnya. Orang tu tak wali, orang ni tak wali, ikut suka hati dia aja. Karamah ni dia boleh berlaku pada orang saleh yang kadang-kadang orang tak kenal pun. Dia boleh berlaku. Yang penting ialah, yang poin nak sebutkan ialah pengabdian dia tu, jiwa dia tu benar kepada Allah Ta'ala. Ada as-sidqu di situ. Ada kawan rahimahullah meninggal lah, baru meninggal lah. Memang daripada zaman sekolah apa semua, tahu memang orang soleh, tak marah orang, cakap lembut dengan orang, pandai baca Qurannya, ajak orang Quran, ajak seru orang kepada Islam. Memang cukup rajin. Kalau tang dia tu sendiri memang ada 1, 2, 3 perkara lah, kita katakan benda-benda yang kita kata mencari adat lah berlaku. Jadi kalau nak kata atas nama perkara ajaib kan, jadi benda ni kita tak nafikan, cuma dia bukan modai untuk temberang orang. Yang lalu orang marah ni, orang tegak ni ialah jenis temberang orang. Dia salah, dia apa nama, dia seleweng maksud dan sebagainya. Baik, sikit lagi. Banyak lagi ucapan golongan saleh terdahulu dalam hal ini. Kami hanya menyentuh sebahagian daripadanya sebagai peringatan kepada fokus perbahasan kita. Apa fokus perbahasan tadi? Iaitu niat ikhlas kerana Allah Ta'ala. Aku juga telah menyebutkan sebahagiannya beserta huraiannya pada permulaan kitab Syarah Al-Muhadzab. Syarah Al-Muhadzab ni tuan-tuan tahu kitab apa? Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Itu antara kitab utama dalam mazhab Syafi'i. Kitab fiqh. Al-Imam Ash-Shirazi dia tulis kitab Al-Muhadzab atas fiqh Imam Syafi'i. Kemudian datang ulama-ulama yang kemudian menghuraikan Al-Muhadzab. Salah satunya ialah karangan Al-Imam Nawawi. Kata Ash-Shirazi, Al-Muhadzab itu ialah menghimpunkan pandangan Al-Imam Syafi'i pada qaul jadidnya. Qaul dia selepas dia berpindah ke Mesir. Qaul qadimnya ketika di Iraq yang tu tak ada dalam Al-Muhadzab. Itu Al-Imam Ash-Shirazi. Kemudian datang Al-Imam Nawawi mensyuraikan dan mensyarahkan Muhadzab ini, tapi tak habis topik. Disambung oleh orang lain yang kemudiannya, disambung oleh Ar-Rafi'i, disambung oleh Al-Muti'i dan sebagainya.
Jadi kata An-Nawawi, dia huraikan juga benda ni dalam kitab yang tu. Siapa yang ada kitab Al-Majmu' dia boleh tengoklah pada permulaan kitab. Dan menyatakan sekali adab-adab guru dan murid, faqih dan mutafaqih, penuntut ilmu fiqh, yang semuanya amat diperlukan bagi seorang penuntut ilmu. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, penghujung ni untuk siapa-siapa yang nak tawassuk, kan, apa namanya, boleh tengok muqaddimah syarah muhadzab, muqaddimah al-majmu' syarah muhadzab. Al-Imam An-Nawawi menguraikan tajuk ikhlas niat kerana Allah Ta'ala, adab-adab guru dan adab penuntut ilmu. Wallahu ta'ala alam. Habis kerja setakat ni. Kalau tuan-tuan ada apa-apa nak bincang, ada apa-apa kah? Tak ada apa kan? Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.